Hello guys, what's up guys? Kembali lagi untuk review yang terakhir Under 19 Piala AFF. So akhirnya Malaysia berjaya mencetakkan kemenangan untuk yang kali kedua. Woo! Tak ada orang support guys. Sekarang ni aku dekat Hotel Ipoh. Esok akan cover game Perak FC. Kali pertama kita menjuarai Piala AFF Under 19, iaitu di bawah kendalian Boyan Hodak pada tahun 2018. Dan pada tahun 2022 sekali lagi Malaysia berjaya menciptakan sejarah menjuarai Piala AFF Under 19 di bawah kendalian coach Hassan Sazali. Okey, untuk cerita game final bukan nak cerita pasal taktikal atau semata-mata untuk game final, tapi secara overall pun masa awal-awal dulu, masa pengumuman pun ada beberapa fans dekat Malaysia yang tak setuju dengan, ada juga pemilihan-pemilihan player dengan tak setuju dengan apa coach Hassan Sazali nak cuba sampaikan. Tapi aku rasa persepsi tu dah diubahkan. Coach Hassan Sazali menolak segala tepihan dan dia berjaya menjuarai Piala AFF Under 19 ni. So aku rasa satu pencapaian yang agak luar biasa, agak hebat in Hassan Sazali. We trust KA Jose Mourinho Malaysia. Dia tahu apa dia nak buat sampai dia boleh sampai ke final dan menjuarai Piala AFF Under 19. Aku rasa di group stage ramai yang kurang mempercayai kita mampu menjuarai dan kita mampu sampai ke final ni. Okey, untuk nak cerita pasal bab final saja, untuk bab game ni saja, cuaca agak kurang baik dengan faktor padang yang agak becak, sama macam National Bukit Jalil hari tu. Aku rasa approach dia tetap sama. Coach Hassan menggunakan approach yang sama masa lawan Vietnam hari tu. Kedua-duanya bila dan macam mana nak cakap dia, Coach Hassan ni aku rasa taktikal yang sama digunakan. Dia nak cari goal, first goal dulu, goal yang terawal untuk first half dulu. So bila second half kita memang sit deep, tunggu di attack dan akhirnya kita buat counter attack. Cuma ada beberapa counter attack tu yang akibat faktor padang tu maybe merencatkan kita punya counter attack tu, sebab padang becak kan, so tak boleh nak tolak bola pergi laju. Aku rasa untuk Laos ni, ini satu pencapaian yang hebat untuk Laos. Diorang tak pernah masuk final untuk Piala AFF Under 19 ni. Tak silap aku 3 kali dapat nombor 3. Laos ni dia satu revolusi yang baru, sebab di bawah Michael Webb ni dia memegang, macam aku cakap video lepas, dia memegang 3 jawatan, iaitu skuad senior Laos, bawah 23 Laos. Ni boleh dikatakan generasi emas Laos, sebab ada 4 player Laos yang main bawah 19 ni dah beraksi di skuad senior masa Piala AFF untuk senior hari tu, masa bulan 12 hari tu. So aku rasa ni satu pendedahan yang baik untuk peningkatan bola sepak Laos. Macam Laos, Timor Leste ke Kemboja, diorang bukan pasukan belasahan lagi, diorang dah ada satu fasa pembangunan dalam bola sepak tu sendiri. Sebab tu Laos berjaya sampai ke final. Okey guys, kita sambung lagi sedikit tentang ni. Mungkin ni satu faktor jugalah aku nak share dengan korang. Aku sebab baca ada fans kita daripada page Facebook kita bagi tahu yang bumi Indonesia ni membawa tuah untuk Malaysia sebenarnya. Sebab apa? Pada tahun 2010 kita menjuarai Piala AFF Suzuki Cup di Indonesia. 2011 kita juara Sukan C pun di Indonesia. 2018 pun Sukan Asia kita menang dengan Korea pun di Indonesia. Masa tu 2 gol Safawi, dan Korea Selatan masa tu ada Son Heung-min lagi, masa tu kita menang 2-1. Dan kita menjuarai Piala AFF Under 19 pun pada tahun 2022, pada tahun ini. So aku rasa sedikit sebanyak memberi impact dan luck pada pasukan Malaysia. Terima kasih Indonesia. So ini satu pencapaian yang hebat untuk kita sebenarnya. Cuma apa perjalanan budak-budak ni pula selepas ni, yang maksud aku perjalanan mungkin bulan 10 nanti akan ada kelayakan untuk AFC Under 20 juga di bawah coach Hassan Sazali. Maksud aku bukan platform, tapi satu perjalanan yang untuk ke tahap yang lebih atas lah. Maksudnya daripada 19 nak naik 20 ke pasukan 23 ke pasukan senior. Sebab masa di bawah kendalian coach Boyan Hodak, pasukan yang menjuarai itu buat first time bawah 19, tapi budak-budak tu sekarang di mana? Itu jadi soalannya. Masa zaman yang kita menjadi juara di bawah coach Boyan Hodak, kita ada Ni Akif, kita ada Hadi Fayad, kita ada Zafwan Azman, kita ada Azri Ghani. So di mana budak-budak tu sekarang? Untuk pandangan aku, sebab aku pun bukan pakar taktikal, aku cakap bukan pakar taktikal ke pakar formasi ke apa. Cuma aku tetap yakin kita beri peluang kepada coach-coach lokal. Mungkin pihak FAM sendiri boleh memberi Coach Hassan lanjutan ke khusus ke luar negara untuk memantapkan lagi. Sebab kita daripada dulu sampai sekarang tak pernah ketandusan budak-budak muda daripada bawah 12, bawah 15, bawah 16, bawah 17, bawah 19 selalu perform bot. Kau pergi hantar kat luar negara, kat kelab pun mana tak pernah kena bantai apa. Kita yang bantai kelab-kelab, kadang-kadang kelab-kelab akademi Ajax lah, akademi PSG kita boleh tapau. So bila diorang meningkat dewasa tu tak ada kesinambungan. Itu ya aku nak cari kesinambungan sebenarnya bila diorang dah meningkat dah lepas 20 tahun tu. Secara overall aku rasa untuk Coach Hassan Sazali, aku berpuas hati. Beliau berjaya membawa Malaysia juara buat kali kedua di Piala AFF bawah 19. Tak ada apa nak komen, kita just enjoy the game.
ucapkan terima kasih sebab talent-talent bawah 19 ni diorang ada talent, itu yang pasti. Diorang ada talent dan nama-nama yang kita tak pernah dengar. Mungkin macam aku sendiri, banyaknya player tu bermain di Liga Premier, kelab feeder club, ada yang bermain di MD. Kita jarang tengok diorang bermain secara live. Cuma nama-nama yang menarik perhatianku, of course keeper Syami Adib, Selangor 2 perform dengan sangat baik. Faiz Ahmed dan Ubaidullah, aku rasa dengan experience diorang di bawah squad Black Meloni, diorang dah bagi kesukan C, dah bermain di peringkat yang lebih tinggi, dia membantu squad bawah 19 ni. So nama-nama yang aku tak pernah dengar macam Najimuddin yang memberi impact, tak tahu pun sebelum ni dia beraksi di mana. Antara yang lain, Alif Izzuan juga perform untuk game final tadi. Aku rasa dia man of the match untuk game tadi. Player-player lain seperti Adam Farhan, seperti kecil Haikal Danish yang baru berusia 17 tahun yang berjaya menjadikan gol masa separuh akhir hari tu. Aku faham mungkin ramai nak tengok Omar Ryan ataupun Abdul Rahman, pemain terbaik AMD tahun 2016. Mungkin aku sedikit kecewa untuk dua player ni. Mungkin Omar Ryan tu aku faham apa yang coach kata tu. Omar Ryan maybe susah nak blend dengan budak-budak baru ni sebab kebanyakannya player-player ni semua daripada AMD dah. Diorang daripada kecil dah bersama. Macam Omar Ryan ni baru datang dalam seminggu 2 minggu, untuk blend tu mungkin susah lah. Sebab apa? Diorang masih boleh dikatakan budak-budak lagi. Macam kau ibarat kau pergi pindah sekolah baru kan, nak kena blend dengan budak-budak baru mungkin it take time lah. Abdul Rahman, aku tahu masa sebelum first game nak start tu dia ada mengalami kecederaan. Mungkin sedikit sebanyak orang kata apa, mengganggu lah, maybe mengganggu punya mental lah kot, untuk dia kurang perform. Aku macam kurang perform lah. Aku tak cakap dia tak bagus, tapi dia kurang perform untuk game untuk Piala AFF Under 19 ni. Tapi Abdul Rahman jangan risau, aku tetap support kau. Nama-nama yang kita tak pernah dengar tapi diorang menunjukkan potensi-potensi besar untuk dibawa ke squad bawah 20 ke bawah 23 ataupun maupun squad senior. So pool of player tu aku suka yang ada. Untuk pasukan junior, aku bawah 23 ke bawah 19 kita ada AFC nanti, kelayakan AFC. Bawah 20 kita ada kelayakan Olimpik untuk Paris nanti. So aku harap dengan bawah 19, bawah 23 ni maybe mana yang layak untuk beraksi bawah 23 pun boleh dipanggil naik atas. Macam Faiz Ahmed, Ubaidullah tu, aku rasa diorang experience diorang tu membantu di bawah squad bawah 19 ni. So untuk review kali ni itu saja di Piala AFF Under 19. Terima kasih pada yang menyokong, yang support aku selama buat review ni. Ada yang kutuk, ada yang kecam semua. So tetap memberi komen yang positif, yang ikhlas. Hanya pandangan sebagai seorang peminat bola sepak je. Kita dekat sini, aku dekat sini pun kita sama-sama share idea, share pendapat untuk sama-sama sebagai peminat bola sepak untuk bertabatkan bola sepak di Malaysia. Bukan sukan bola sepak je, tapi sukan-sukan yang lain yang ada dan membawa nama Malaysia. Itu saja daripada aku. Kita jumpa esok. Esok aku ada dekat Stadium Ipoh Perak untuk game Perak FC. Ciao guys.